Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh terus mulakan dengan sesi pembelajaran kita. Okey, so hari ini kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu 2.4 Inisia. Okey, dalam tajuk Inisia ni dia senang saja, dia tak ada pengiraan dan tidak ada rumus. Dia hanyalah konsep sahaja dan kamu mesti faham dan ingat konsep ini. Soalan selalunya yang tanya adalah dia akan tanya maksud, apakah itu Inisia, dan juga dia minta kamu bagi contoh situasi yang menunjukkan Inisia. Ada juga soalan kalau soalan objektif, dia akan bagi kamu situasi dan dia akan tanyalah apa yang menyebabkan situasi tersebut berlaku. Contohnya kalau kita tengok buku teks kamu, buku surat 52, okay, Rajah 2.42 ni dia ada bagi satu gambar, okay, dan dia bagi tahu kat situ seorang penghibur menyentap alas meja tanpa menggerakkan objek di atas meja. Okay, ini adalah contoh situasi. So samalah dengan soalan exam. Kalau soalan objektif, dia akan bagi satu gambar ataupun dia ceritakan satu situasi dan dia tanya kamulah apakah yang menyebabkan kejadian ini boleh dilakukan. So kamu kena tahu apa yang, adakah ini Inisia ataupun tidak. Okay. So kita kena tahu dulu apakah itu Inisia, konsep Inisia. Inisia adalah kecenderungan Inisia adalah kecenderungan suatu objek kecenderungan satu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan hal laju mala. Ini kamu kena ingat. Inisia ialah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan hal laju mala. Maksudnya dia nak bagi tahu kat sini sesuatu objek, semua objek termasuklah kita, termasuklah manusia, semua objek lah. Hidup ke tak hidup ke, semua objek cenderung. Cenderung ni maksudnya tends to, maksudnya macam kita tak nak berubah. Kecenderungan satu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya. Maksudnya dia, objek tu dia tak nak berubah dan nak kekal dalam keadaan asalnya. For example, kalau kita sekarang ni sedang pegun, kita duduk saja, kita tak bergerak. So kita cenderung untuk tak nak bergerak. Kita nak sentiasa pegun. Manakala objek yang bergerak pula, dia tak nak berhenti. Dia nak kekal bergerak. Okey, dia nak sentiasa bergerak dalam garisan lurus dengan hal laju yang malah. Maksudnya dia macam secara ringkas lah, kamu boleh bagi tahu yang Inisia ni dia nak menunjukkan bahawa semua objek ni malas nak berubah. Bila dia dah bergerak, dia nak bergerak je, dia tak nak berhenti. Kalau dia berhenti, dia malas nak bergerak. Itu Inisia. Maksudnya dia nak bagi tahu kalau secara ayatnya kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan hal laju mala. Jadi semua objek ni dia nak kekal dalam keadaan asal, sama ada dia nak terus berhenti, dia nak terus pegun, tak nak bergerak, ataupun dia nak sentiasa bergerak. Okay, for example kita tengok kat sini yang contoh yang dibagi ni, ada pasu bunga ni dengan piring pinggan yang ada buah-buahan ni. So pada asalnya kedua-dua ini adalah dalam keadaan pegun. Okay, dia dalam keadaan pegun. Jadi walaupun kain ni disentap, dia tarik kain ni, tapi dua-dua objek ni dia ada Inisia, dia tak nak bergerak. Sebab dia dah pegun. Dia nak kekal dalam keadaan pegun, so dia tak bergerak lah, sebab itulah dia tak ikut kain ni. Tapi kita kena buat secara laju lah, sebab kalau dalam keadaan yang perlahan, nanti dia akan ikut sekali. Sebab dia masih boleh, dia macam kenakan satu daya supaya pasu dan objek ni bergerak sekali kalau dalam hal laju yang perlahan. Okay. Konsep Inisia dijelaskan dalam hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton ni ada 3. Kamu kena ingatlah, yang pertama adalah berkaitan dengan Inisia, menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan hal laju malang jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Maksudnya
Kalau kalau kita tak kacau objek tersebut, dia akan sentiasa pegun ataupun dia akan sentiasa bergerak. Maksudnya contohnya bunga ni, dia akan pegun. Selamanya akan pegun unless kamu angkat dia ataupun kamu tolak dia, kamu tarik dia, barulah dia akan bergerak. Tapi kalau kamu tak buat apa-apa, tiada daya luar yang dikenakan, maka dia akan terus dalam keadaan pegun. Sama jugalah kalau objek yang bergerak, sentiasa bergerak dalam hal laju malang. So kalau kita tak kenakan, tak tambah hal laju, tidak ada kejutan diberikan, maka dia akan bergerak dengan hal laju yang malang ataupun dia tidak akan berhenti. So kalau kita nak dia berhenti, kita kena nyah kejutan atau kurangkan hal laju ataupun kita kenakan daya geseran, barulah objek tersebut bergeraklah atau berubah daripada keadaan bergerak kepada keadaan pegun ataupun dalam keadaan pegun kepada keadaan yang bergerak. Okey. Seterusnya kita tengok apakah hubungan antara inersia dengan jisim. Ingat, inersia dengan jisim, bukannya inersia dan berat. Kalau soalan tu tanya tentang berat, dia tidak ada kaitan. Sebab berat ni adalah berkaitan dengan graviti, bukannya benda lain. Kalau berat mesti hubung kaitannya dengan graviti. So kalau inersia hubungannya adalah dengan jisim. Okay, so kita ada dua kat sini. Kita ada bola yang kita guna untuk bowling, bola bowling yang berat tu, dan kita ada satu bola sepak yang ringan. Bola bowling mempunyai jisim yang lebih besar berbanding dengan bola sepak. Okay, objek yang berjisim besar seperti bola bowling sukar digerakkan dan dihentikan berbanding dengan objek yang lebih ringan seperti bola sepak. Kenapa? Sebab bola bowling mempunyai inersia yang lebih besar berbanding dengan bola sepak. Jadi sesuatu objek yang jisimnya besar, maka inersianya adalah besar. Bila inersia dia besar, jadi dia sukar untuk digerakkan. Maksudnya dia tak nak bergerak, dia nak kekal dalam keadaan pegun. Kalau kamu nak gerakkan dia, kamu mesti bagi satu daya yang sangat besar. Okay? Tapi kalau objek tu jisim dia kecil, inersia dia pun akan kecil. Jadi untuk kamu ubah sama ada kamu nak suruh dia berhenti atau kamu nak suruh dia bergerak, kamu boleh gunakan, kamu hanya perlukan daya yang kecil sahaja. Okay? Okay, so ini adalah eksperimen yang wajib lah. So nanti kalau kita dah bersemuka, kita akan buat eksperimen ni lagi. So daripada eksperimen ini, kita boleh simpulkan bahawa semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okay, so kamu ingat objek yang besar jisim dia, inersia dia besar. Maksudnya apa? Kalau jisim objek tu besar, dia akan lagi susah nak berhenti ataupun kalau objek tu bergerak, dia susah nak berhenti. Kalau objek tu dia pegun, maka dia susah untuk digerakkan sebab inersia dia sangat besar. Okay, sebagai contoh kita ambil yang paling senang lah. Di jalan raya kita ada lori yang besar tu dengan kereta ataupun motosikal lah. So kalau kita bandingkan jisim, lori jisim dia lebih besar berbanding kereta. Jadi kalau lori dia nak berhenti, dia perlukan daya yang sangat besar. Maksudnya macam mana lori tu nak berhenti, dia tak boleh secara drastik tekan brake tu terus berhenti, tak. Daripada jauh lagi dia dah kena tekan brake sebab dia kena ada daya geseran yang sangat besar untuk dia hentikan daripada keadaan dia bergerak kepada keadaan dia berhenti. Tapi berbanding dengan kereta, kereta jisimnya lebih kecil berbanding lori. Jadi dia lebih mudah berhenti kalau dia sedang bergerak. Okay, jadi tak perlulah 1 kilometer ataupun 500 meter daripada tempat nak berhenti tu, contohnya macam lampu merah ke dah kena tekan brake. Tak adalah macam tu. Okay. Okay. So itu sahaja yang kamu kena tahu tentang inersia. Satu tadi kamu kena ingat, inersia tu adalah kecenderungan objek untuk kekal berada sama ada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan yang bergerak. Okay, maksudnya kalau cikgu senang ingat, inersia ni dia macam memberi satu efek yang malas lah. Objek tu malas nak bergerak.
ataupun nak berhenti. Maksudnya dia tak nak berubah, dia malas nak berubah. Dia rasa dia tak perlu berubah. So lagi besar inersia dia, lagi malas lah dia nak berubah. Kalau dia sedang bergerak, bila inersia dia besar, jadi dia malas nak berhenti. Dia nak bergerak je, dia tak nak berubah-ubah. Kalau dia sedang berhenti, dia tak nak bergerak. Dia nak dalam keadaan yang sama je. Okay, yang kedua kamu kena ingat, semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okay, objek yang mempunyai jisim yang besar, tak boleh cakap, jangan cakap objek yang ada berat yang sedang lebih berat, salah. Sebab kita bukan berat tapi jisim. Konsep dia adalah hubungannya antara inersia dan jisim, bukannya inersia dan berat. Okay, jadi faktor yang mempengaruhi inersia sesuatu objek adalah jisim, bukannya berat. Mesti ingat sebab ramai pelajar yang keliru antara jisim dan berat. So make sure you have the right terms, it's not berat tapi jisim. Okay, jadi objek yang mempunyai jisim yang besar mempunyai inersia yang besar. Apa maksud, apa implikasi kalau inersia besar? Implikasinya adalah bila sesuatu objek tu inersia dia besar, maka kecenderungan dia untuk kekal berada dalam keadaan yang sama lebih besar. Maksudnya kalau dia berhenti, dia sedang pegun, dia susah sangat nak bergerak sebab inersia dia sangat besar. Kalau dia sedang bergerak, bila inersia dia besar, dia jadi sangat susah untuk berhenti. Okay? Macam mana kelas? Okay ke? Ada soalan? Kalau ada soalan boleh kamu masukkan dekat chat, nanti kita akan bincang sama-sama. Okay. Kalau tak ada soalan, cikgu proceed. Okay, seterusnya bila kamu dah tahu tentang dua perkara itu, so kita lihat apakah contoh-contoh. Okay, untuk yang ni kesan inersia dalam kehidupan harian, ini jaranglah dia hanya nak introduce kamu introduce tentang neraca inersia. So kamu boleh tonton video kat sini macam mana neraca inersia ini digunakan untuk menentukan jisim angkasawan. Sebab dekat angkasa kan kita tahu kita tak ada graviti kan. So bila tak ada, bukan tak ada graviti, less gravity or zero gravity, depends on tempat kamu duduk kat mana. Okay, jadi kita gunakan neraca inersia ni untuk mengukur jisim. So angkasawan ni dia selalu kena ukur jisim dia lah untuk pastikan sebab setiap masa tu kita kena calculate adakah jisim tu bertambah akan mempengaruhi apa-apa yang berlaku dalam kapal angkasa tersebut lah. Okay. Seterusnya adalah kita tengok situasi. Okay, situasi yang pertama adalah titisan air hujan pada payung dalam keadaan bergerak apabila payung diputarkan. So macam mana kita nak buang, kita nak singkirkan air daripada payung. Payung kita basah kan. Okay, lepas kena hujan, payung kita basah. So ada banyak air dekat payung tu. So macam mana kita nak buangkan air tersebut. So sebenarnya benda ni kamu dah buat setiap hari. Cuma kamu tak tahu tu kita panggil sebagai inersia. Okay. Jadi caranya adalah, banyak cara lah. Salah satu yang diajarkan di sini adalah kita putarkan payung tersebut. Kita pusing-pusing. Selalunya kita tak pusing kan. Kita just hentak-hentak macam tu. Sama je keadaan dia. Okay. So bila kamu pusing, payung tersebut, okay, air hujan pada payung dalam keadaan bergerak. So dia bergerak ikut sekali dengan payung tu. Kau pusing. So air ni dia bergerak sama dengan payung tersebut. Okay. Memanglah kamu tak nampak air tu bergerak. Dia tak berlari. Air tu tak berlari. Sebenarnya air tu kan dia attach pada payung kamu. So bila kamu pusingkan payung tersebut, secara tidak langsung air itu pun bergerak sama dengan payung kamu. Okay, so dia bergerak sekali lah. Dia bergerak sekali. Sama macam kamu naik macam kamu naik yang dekat theme park tu kan. Kalau macam naik kuda yang apa kita main carousel, yang pusing-pusing tu. So kuda tu bergerak, kamu bergerak lah. Okay, so samalah ni. Payung ni bergerak, dia pusing. Jadi air ni pun turut berpusing sama. Lepas tu,
tiba-tiba kamu hentikan payung tersebut. Payung berhenti berputar. So kamu pun stopkan payung tersebut. Tapi air ni dia masih dalam keadaan bergerak. Kan sebab tu kita kata inersia ni adalah keadaan di mana kecenderungan untuk tidak mahu berubah. Maksudnya dia nak kekal dalam keadaan asal. So pada asalnya air ni sedang bergerak. Jadi dia akan bergerak lah. So bila payung ni berhenti, dia masih lagi bergerak. Jadi dia akan tercampak daripada payung tu dan meninggalkan permukaan payung tersebut. Okay? Jadi kalau soalan situasi macam ni, apa yang kamu kena highlightkan adalah kamu kena bagi tahu dulu keadaan asal. Adakah objek tersebut bergerak atau berhenti? Okay, jadi pada asalnya air ni bergerak bersama payung. Bila payung tu berhenti, jadi air yang bergerak tadi masih lagi bergerak, dia nak bergerak lagi sebab dia ada inersia. Okay, lepas tu sebab dia bergerak lagi, jadi dia pun terlepas ataupun terpelanting lah. Kita cakap dari segi senangnya terpelanting daripada terlepas daripada payung tersebut. Okay, so hilanglah air daripada payung ni. Okay, so kamu buatlah a few times. So nanti air-air ni akan hilang daripada payung kamu. Okay, situasi kedua. Okay, ni biasa kalau naik bas. Okay, kalau tak naik bas pun, naik kereta pun masih lagi berlaku. Naik kereta ke, naik motosikal ke, sama je. Okay, so inersia penumpang. Okay, ingat penumpang. Kita sekarang ni penumpang. Okay, kamu duduk atas kerusi ke, berdiri ke, tak rasa dia sama. Cuma dia lebih rasa bila kita berdiri lah. Sebab berdiri ni keadaan kurang stabil. So bila kurang stabil, kita tend to untuk cepat jatuh. Okay, inersia penumpang akan cuba mengekalkan keadaan rehat atau keadaan gerakan yang asal. Okay, kita tengok dulu. Sekali mula-mula bas ini dia pegun. Dia pegun, maksudnya tidak bergerak. Jadi orang yang dalam ni, penumpang ni pun akan pegun lah. Okay, dia akan pegun. Dia tidak bergerak. Okay. Lepas tu bas ini bergerak ke hadapan. Saya tiba-tiba, okay, dia bergerak ke hadapan. Tapi orang ni, dia masih lagi dalam keadaan pegun. Dia berhenti, dia zero halaju dia sifar, dia pegun. Okay. Tapi bila bas ni bergerak, dia bergerak ke hadapan. Penumpang-penumpang ni dia ada inersia. So inersia ni dia akan cuba kekalkan keadaan rehat. Maksudnya dia tak nak berubah sebab dia tak nak berubah sebab dia ada inersia. So inersia ni dia akan kekalkan keadaan asal dia. So keadaan asal penumpang ni apa? Dia adalah pegun. So bila bas ni bergerak ke belakang, dia masih lagi pegun. So dia tak nak bergerak menyebabkan penumpang ini terhumban ke belakang. Taklah terhumban kan, dia macam ke belakang sahajalah. So sama je kalau kita macam duduk dalam kereta, bila kereta tu berhenti, bila kita at rest lah, kita pegun, lepas tu kita pun nak bergerak, kita akan ke belakang sebab kita kita ada inersia. So inersia kita akan menghalang kita daripada bergerak. Dia tak nak kita bergerak. So dia nak hold kamu, dia nak pegang kamu supaya kamu sentiasa pegun. Okay, so kamu ke belakang. Okay, so seterusnya, okay, sekarang ni bas ni dah bergerak dah. So bas ni bergerak ke hadapan tadi. Okay, bas ni bergerak ke hadapan. Okay, yang tadi dia pegun, sekarang bas ni bergerak ke hadapan. So penumpang-penumpang ni, tengok pakcik ni driver ni. Okay, driver ni tengok yang ni dia ke belakang. Okay, so driver, penumpang-penumpang ni semuanya bergerak ke belakang. Semua bergerak ke belakang. So inersia dia sekarang apa dia? Adalah bergerak. Inersia dia bergerak ke belakang, ke depan. So inersia dia semua bergerak ke depan, bergerak ke depan, bergerak ke depan. Lepas tu tiba-tiba bas itu berhenti. Bas itu berhenti. Tapi inersia dia masih lagi bergerak ke depan. Dia tak nak berubah. So dia nak kekalkan dalam keadaan gerakan asal. Jadi bila bas tu berhenti, dia masih lagi nak bergerak. Sebab itulah dia terhumban ke hadapan. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni semua menyebabkan kemalangan kepada kita, maka wujudlah yang kita panggil apa ni, semua tempat pegang supaya kita dapat holdkan badan kita, kita dapat halang badan kita daripada jatuh lah. Lepas tu kita boleh gunakan
pakai tali pinggang keledar supaya bila kita terhumban ke depan atau terhumban ke depan lah especially, so kita boleh tahan badan kita daripada tercampak melalui cermin di hadapan ni. Okay. Okay, penggunaan tali pinggang keledar dapat mengelakkan mereka daripada terhumban ke hadapan dan tercedera. Okay. Okay, yang seterusnya situasi 3. Okay, ni biasa. Ini kita makan sos. Sos cili atau sos tomato dalam botol kaca boleh mengalir keluar dengan menggerak-gerakkan botol dengan cepat ke bawah dan menghentikannya secara tiba-tiba. So bila kita nak gunakan sos tomato ni, kita akan tolak-tolak dia ke bawah kan. Kita tolak dia ke bawah. Kita keep on tolak dia ke bawah. Okay, tapi at the same time kamu tolak, kamu berhenti. Kamu tolak, kamu berhenti. Kamu tolak, kamu berhenti. So bila kamu tolak botol ni ke bawah, sos kamu bergerak bersama botol tersebut ke bawah. So dia bergerak bersama-sama. Jadi inersia sos kamu adalah bergerak. Jadi bila kamu berhenti, sos ini masih lagi bergerak. So bila dia bergerak, botol dah berhenti. Sos masih bergerak, jadi sos akan terkeluar daripada botol kamu. Okay. Sos cili atau sos tomato dalam botol kaca boleh mengalir keluar dengan menggerak-gerakkan botol dengan cepat ke bawah dan menghentikannya secara tiba-tiba. Apabila gerakan botol dihentikan, inersia sos menyebabkannya terus bergerak ke bawah dan mengalir keluar dari botol. Okay. Senang je, kamu kena ingat apa situasi keadaan asal. Okay, kalau botol ni, sos ini bukan botol. Kita nak keluarkan matlamat kita adalah sos, bukan botol. Kita nak keluarkan sos daripada botol. So sos ni dia dalam keadaan penggun. Bila kamu gerakkan botol, jadi sos ini bergerak bersama-sama botol anda. So bila dia bergerak bersama-sama botol anda, tiba-tiba botol tu berhenti. Jadi sos ini pun tercampaklah keluar sebab dia masih lagi nak bergerak ke hadapan. Okay, situasi 4. Lori tangki minyak petrol mempunyai inersia yang sangat besar. Okay, kita tahulah kenapa lori tangki ni mempunyai yang sangat besar sebab jisim dia besar. Okay, lori tangki minyak petrol sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan dalamnya. So kita boleh tengok daripada gambar ni, dia ada 3 tangki yang berasingan. Tangki yang berasingan dapat mengurangkan impak inersia minyak petrol ke atas dinding tangki jika lori itu berhenti secara mendadak. Okay, kenapa kita asingkan kepada 3? Supaya kuantiti minyak ni adalah lebih sedikit dalam setiap tangki. Kalau kita letak dia satu tangki yang sama, maka jisim minyak dalam satu tangki ni adalah lebih besar. Jadi inersianya lebih besar. Jadi bila lori ni berhenti, maka semua, okay, katakanlah lori ni bergerak ke hadapan kan. Okay, dia bergerak ke hadapan macam ni. Jadi minyak ni pun bergerak ke hadapan. Tapi bila lori ni berhenti, minyak ini masih bergerak ke hadapan. So bila dia bergerak, bila dia besar, inersia dia besar, jadi impak inersia ni, maksudnya kesan daripada inersia tu boleh menyebabkan tangki tu pecah dan sebagainya sebab banyak yang menghempap pada satu dinding. Okay, tapi bila kita bahagikan kepada 3 tangki, jisim setiap tangki ni akan berubah. Jadi impak akan berkurang. Jadi impak pada dinding setiap tangki ni akan berkurang. Okay. Seterusnya situasi 5. Penumpang roller coaster di taman rekreasi ditetapkan di tempat duduk oleh sistem keledar yang khas. Okay, kita kena pakai yang sistem keledar apa tadi bintang kan dia cakap dia pakai tali keledar ni. Gerabak roller coaster bergerak dengan laju dan arah yang berubah-ubah secara mendadak. Okay. Semasa gerabak roller coaster berubah arah dan laju pergerakan secara tiba-tiba, inersia badan penumpang akan cuba mengekalkan keadaan gerakan asalnya. Sistem keledar dalam gerabak memastikan penumpang kekal di tempat duduknya dan tidak terhumban keluar semasa perubahan arah dan laju pergerakan. Okay, sama je. Kenapa kita inventkan, kita hasilkan ataupun kita cipta roller coaster yang ada tempat macam benda yang untuk holdkan badan kamu secara keseluruhan supaya bila dia berubah arah, dia semakin laju atau semakin perlahan, kamu tak adalah tercampak keluar daripada gerabak roller coaster ni untuk keselamatan lah, safety. Okay, untuk safety. Okay, itu sahaja untuk inersia. So, apa benda yang kamu kena tahu? Ada 3 perkara sahaja. Okay, let's recap a bit.
Ada 3 perkara sahaja. Yang pertama, kamu kena tahu apakah itu maksud inersia. Okay, dan inersia ni berasal daripada hukum gerakan Newton pertama. Kenapa cikgu sekalikan ini? Sebab ini benda yang sama saja. Baik, okay. Maksud inersia ni adalah datangnya daripada hukum gerakan Newton pertama. So, exactly the same thing. Kalau soalan tanya apakah hukum gerakan Newton pertama, jawapannya ini. Kalau dia tanya inersia tu apa, jawapannya ini juga. Benda yang sama sahaja. Okay. Ini yang pertama. So ingat inersia ni adalah kecenderungan satu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya sama ada bergun atau bergerak. Untuk senang kamu ingat, inersia ni ada dalam setiap objek. Semua objek ada inersia, termasuklah diri kita. Semua objek, everything, semua ada. So inersia ni membuatkan semua objek tu kekal dalam keadaan asal. Kalau dia sedang pegun, dia tidak bergerak, so dia tak nak bergerak, dia malas, dia tak nak berubah. Kamu just ingat je, inersia ni menyebabkan kita ataupun semua objek ni malas untuk ubah keadaan asal dia. Okay, semakin besar inersia sesuatu objek, maka semakin susahlah objek tersebut untuk berubah dari keadaan asal. Kalau keadaan asalnya berhenti, maka bila inersia tu besar, maka dia tidak akan bergerak. Kalau dia sedang bergerak, kalau inersia dia besar, dia tak nak berhenti. Secara ringkasnya, dia malas nak bergerak, dia malas nak ubah diri dia. Okay, itu adalah inersia. Okay, yang kedua, kamu kena tahu, semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut ataupun faktor yang mempengaruhi inersia sesuatu objek. Okay, iaitu jisim. Kamu mesti ingat jisim. Jisim bukannya berat. Jisim. Okay, jisim. Dia adalah jisim. Bukannya berat. Okay, lagi besar jisim objek, lagi besar inersia. Lagi besar inersia, lagi susahlah objek tersebut untuk menukar dari keadaan asalnya. Okay, kenapa kita kena tahu tentang inersia ni? So, relatable-nya adalah kepada kita tengok situasi-situasi tadi, dia lebih kepada more to safety lah. Yang paling crucialnya adalah safety dan untuk memudahkan kehidupan kita lah. Contohnya macam sos tadi kan. Kalau kamu tak tahu macam mana nak keluarkan sos dalam botol tu, tak bergunalah sos tu. Macam mana kita nak menikmati sos tu. Okay, dan kalau kamu tak tahu macam mana nak kurangkan inersia sesuatu objek, so susahlah macam objek tu nak berhenti ataupun nak bergerak, semua itulah. Okay. Boleh Okay, dan yang ketiga, kamu kena tahu bagaimanakah inersia itu diterangkan dalam setiap situasi-situasi yang diberikan. Okay, dalam situasi ni kamu kena tahu, kalau dia suruh explain, you have to explain two things. Only two things you have to explain. First, kamu kena bagi tahu apakah keadaan asal objek tersebut. Adakah objek tersebut berhenti atau bergerak? Okay, kalau objek itu berhenti pada awalnya, maka dia akan terus nak berhenti. Jadi bila ada satu perubahan yang berlaku, bila objek tersebut perlu bergerak, maka kat sini inersia lah yang membuatkannya jadi lambat bergerak ataupun susah untuk bergerak. Okay. Itu sahaja untuk inersia. Ada apa-apa soalan? Esok kita akan masuk kepada momentum. Okay, people, any questions? Ada soalan ke korang? Kalau tak ada soalan, kelas kita tu je. Tak payah lama-lama sebab kita nak bincang ini saja. Ini saja ni tajuk dia mudah. Kamu just kena tahu maksud, lepas tu apakah situasi-situasinya dan kamu kena tahu dia punya cara untuk kamu terangkan setiap situasi tu dan melibatkan inersia tersebut lah. Okay, any question people? Kalau tidak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai kat situ je. Tidak ada latihan. Sebab ini saya mudah sangat. Kamu tak payah nak fikir pelik-pelik. Kamu just ingat je. Inersia ni dia adalah setiap objek dan dia menyebabkan semua objek tu malas untuk berubah dari keadaan asal dia.
So siapa yang malas tu, kalau dia dah tidur, dia malas nak bangun, inisial dia tu besar tu. Kalau dia inisial kecil, dia rajin sikit, senang nak bergerak, macam tu lah. So actually kamu boleh tengok lah benda ni dalam lagi senang dalam kita lah manusia. Kalau kita ada dua orang manusia, seorang dia kurus, seorang dia berbadan lebih besar. So yang kurus ni dia lebih jisim dia lebih kecil. So bila jisim dia lebih kecil means that inisial dia lebih kecil. So bila inisial dia lebih kecil, dia lebih mudah bergerak ke mana-mana. So nak berlari senang, nak berjalan senang, nak bangun senang. Okay. Tapi bila manusia tu dia berbadan lebih besar, means that jisim dia lebih besar. So mereka yang berbadan lebih besar ni bukan semula. Tapi one of the factor kenapa susah sangat nak bergerak adalah disebabkan oleh inisial objek tersebut, inisial badan kita. So bila jisim kita besar, inisial kita besar. Jadi bila inisial besar, perubahan susahlah untuk buat. So it's very important kamu ambil inisial yang lebih kecil supaya kamu lebih produktif and lebih aktif lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja untuk hari ini. Nanti video ni cikgu akan upload dekat YouTube dan cikgu akan bagi link dia supaya siapa yang tak hadir hari ini, yang tak dapat join kita punya Google Meet, boleh tonton kemudian. Okay, esok kita akan belajar momentum. Okay, momentum ni tajuk yang lebih besar dan sangat banyak pengiraan. Okay, so make sure esok kamu lebih bersedia. Cikgu akan bagi banyak exercise untuk esok. So get ready dengan kamu punya buku latihan, calculator and so on. Okay, itu sahaja kelas hari ini. Terima kasih semua. Bye. Selamat Hari Raya. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Ya, okay. Terima kasih cikgu. Hai, Kak Sarah ngantuk ke? Okay, bye Syafiq, bye. Okay, Faiz, sama-sama.